Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersedia untuk satu lagi topik pada malam ini yang cukup sering kali dibicarakan di YouTube, di Facebook atau anda Google. Memang banyak cerita tentang gastric ulcer. Boleh kita cerita dan boleh kita reflect balik dalam apa yang saya pernah cerita dahulu. Cuma ada terbaru beberapa jenis sayur, tapi ada satu jenis sayur yang ada telah dibuat kajian pun mengatakan dia boleh membantu, dan ramai orang dah dapat orang kata apa, testimoni dengan sayur ni. Boleh saya cerita pada anda sekarang? What is that? Bunga api. Tengok bunga api. Okey, tengok bunga api dulu. Itu dia. Nampak? Okey. Sabar sekejap, okey. Okey, dah habis. Dia selalu bila nak habis dia bunyi macam banyak sikit bunga api tu, betul? Okey, tahun ni masya-Allah hari ni saja dan semalam rasa the last weekend of hari bulan puasa, bulan raya ni. Saya sampai dah letih ni, sampai dah habis diet kira lingkup 2 hari ni. Tapi insyaAllah sempat kita kontrol sedikit. Besok Isnin insyaAllah kita sama-sama puasa, boleh? Alright, so kita sambung cerita pada malam ni. Sebagian daripada anda mungkin dah tahu sayur apa, tetapi yang belum tahu sabar, saya akan cerita pada hujung program ni. Dan bukan sesuatu yang orang kata apa magic, cuma kita tak sangka lah yang sayur ni boleh orang kata apa meleraikan banyak masalah gastrik. Awal-awal sekali kita jangan confuse gastrik dengan GERD, dengan setengah orang reflux kan, sebab itu semua ada sikit perbezaan ataupun kadang-kadang banyak perbezaan yang selalunya orang confuse. So saya secara sepintas lalu kita habiskan dengan GERD dulu. GERD ni yang di atas daripada stomach. Senang cerita lah. Kita bagikan kalau gastritis ataupun orang panggil peptic ulcer ataupun selalunya orang komplain gastrik. Gastrik tu selalunya dimasukkan daripada bawah sternum ni, papan dada sampai ke pusat. Boleh ingat macam tu tak? Berarti dia di bahagian perut lah. Senang cerita. Dia boleh turun sampai small intestine pun. Sebab apa? Gastrik ni ataupun gastritis ataupun peptic ulcer, setengah orang kata dyspepsia, macam-macam nama. Supaya kita tak confuse, kita ingat dua saja, iaitu GERD yang ke atas, yang samanya dengan Allahu Akbar. Ada lagi. Nak tengok ke? Okey. Kita tengok dulu lah. Okey. Boleh? Orang kita tengok dulu. Okey. Itu dia. Oi, banyak duit sangat ke ni? Tak tahulah, zaman-zaman moden ni saya tak main sangat, okey. Tapi sekali-sekala untuk anak cucu, bagi dia orang tengok bunga api, bagi dengar mercun sekali-sekali tu, bagi orang kata apa, tak lupa kepada zaman saya budak-budak dulu, saya main mercun juga, main bunga api juga. Okey, apa pun yang penting saya nak cerita apa tadi. Okey, dibagikan dua. GERD yang sebelah atas sama dengan reflux, GERD tu gastroesophageal reflux disease ataupun just acid reflux, selalunya atas yang rasa sampai masam, sampai rasa pedih tekak, sampai rasa macam batuk-batuk, rasa macam terbakar kat dada ni, itu selalunya GERD lah. Dan selalunya dia orang kata apa, kalau makan dia lebih teruk. Setengah orang kalau dia sebelah bawah, bila datang gastrik, bila dia makan dia rasa lega sedikit. Itu perbezaan. Saya ulang, kalau makan lega sedikit, selalunya dia lebih kat bawah, maksudnya bahagian gastritis ataupun masalah yang dikatakan gastrik, ataupun kalau lepas gastrik, kalau tak jaga betul dia jadi gastric ulcer. Kalau gastric ulcer tak jaga betul, dia akan jadi gastro yang dipanggil cancer.
Sampai boleh kanser. Sebelum kanser kadang-kadang dia boleh sampai jadi bocor ataupun ulcer yang dah pecah yang boleh berdarah. Sangkakan paling serius sampai gejala antaranya ialah mula-mula dapat kembung perut, rasa sedawa, lebih kepada segah, lebih pada rasa sakit ulu hati. Pernah dengar macam tu kan? Lebih apa lagi you dapat tu, sampai setengah orang dapat muntah darah pun ada, rasa loya. Setengah tu muntah macam kopi pun ada, black macam kopi tu. Okey, setengah tu yang buang air besar hitam macam apa di Turapta tu, jalan raya punya hitam tu. Dia panggil black stool, black tarry stools. Okey, kalau dah sampai macam tu, you kena check dengan doktor, biar dia scope dulu, sebab ada beberapa perkara yang you komplain nanti sampai terbakar macam pisau potong dihiris dengan letak limau lagi punya pedih sampai mengguling-guling tu. Dan selalunya kadang-kadang you tak boleh tidur baring flat pun. Sebab apa? Bila flat tu kadang-kadang asid tu naik ke atas balik. Macam-macam cerita. Balik kepada stomach ulcer ataupun ulcer perut ni yang sampai boleh tembus tu, sampai boleh jadi berlubang tu, bayangkan betapa seriusnya. Dia bermula asal usulnya kadang-kadang you kata you tak tahu kenapa pun. Doktor check pun tak ada apa-apa. Tetapi kalau di scope dan diambil sedikit biopsi ataupun dibuat breathing test, urea breathing test, tak ambil pernafasan yang dites special untuk H. pylori tu. Ingat tak, kita ambil, kadang-kadang kita ambil najis pun kita check juga. Doktor check untuk H. pylori, Helicobacter pylori. Yang ni yang agak common, 50% daripada kita mungkin menghadapinya, tapi kita tak sedar. Bila dah sakit, baru kita check, confirm. Yang ni perlukan antibiotik daripada doktor dan follow up yang betul-betul serius, tapi boleh baik, alhamdulillah. Mungkin ambil masa 2-3 bulan lah baru boleh lega sedikit. Proses ni kadang-kadang sampai 6 bulan pun ada, tak apa. Yang penting yang orang yang tak ada H. pylori pun masih sakit, masih bisa je, dan dia tidak alergik kepada makanan-makanan tertentu. Tadi masalah reflux ataupun masalah gastrik yang selalu orang komplain tu, ada juga makanan-makanan yang dia orang panggil sensitif. Contoh, setengah orang ambil kopi, no problem. Dia ambil kopi, dia jadi ni sakit. Ataupun setengah orang ambil gluten, apa tu, nasi dan sebagainya. Setengah orang makanlah buah berkati pun tak ada masalah. Sama jugalah, setengah jenis sayuran, setengah jenis makanan, ataupun you ambil refined food, makanan-makanan yang orang kata apa dah ada bergula dalam tu, tapi dalam proses dalam bentuk mie ataupun roti ataupun ada tepung dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang banyak ambil benda-benda ni pun dia akan tak sedap je perut dia, rasa macam ada pisau turis-turis je kat situ. Dan itu nombor 2, sebab utama refined food. Sebab ketiga, selalunya orang ambil ubat painkiller. Tahu? Orang yang ada gout, orang yang ada arthritis, orang yang ada ni masalah back pain, sakit, mesti dia ambil ubat painkiller kan. Painkiller ni pun kalau lama-lama boleh menyebabkan kena gastric ulcer. Jangan main-main. Dan satu lagi cerita, kalau di overseas tu you minum alkohol lah. Kita tak adalah masalah kat sini kan. Ataupun you ada deficiency. Selalu saya suka ceritakan kalau orang tak cukup vitamin-vitamin ni, termasuklah vitamin B dan vitamin E, terutama sekali. Yang penting juga ada kekurangan vitamin C pun. Okay? Pendek cerita, kalau you makan tak betul, dan akhir sekali ialah disebabkan you tidak boleh kontrol kita punya apa, kita tak boleh kontrol kita punya stres. Sebenarnya di belakang semua yang saya cerita pada malam ini, stres telah merupakan satu penyebab yang orang tak tahu, ataupun dia dah orang kata apa, dah sebati dengan stresnya. Dia ingat stres tu bukan penyebab utama. Pasal apa? Dia dah hidup dalam keadaan stres, bagi dia dah normal. Rupa-rupanya itulah punca utama. Baik, kalau kita dah tahu lebih kurang banyak tu dia punya penyebabnya. Jadi first thing first, kalau you nak hilangkan you punya masalah gastric ulcer ni, you kena hilangkan dia punya puncanya dahulu. Maksudnya you kena nyahkan dia punya problem tadi, daripada stresnya, daripada pemakanan ubat painkillernya, pemakanan refined foodnya.
Faham tak? Makanan yang banyak gula, saya kata yang nampak tak nampak tu. Lepas tu check pylori ada tak ada pylori tu, ada bakteria tu. Jadi kalau you boleh hilangkan semua masalah tu, selalunya selesai. Tapi kalau tak selesai juga, malam ni saya nak suruh you praktikkan sesuatu yang boleh you buat kat rumah. Sambilan you cari jawapan. So kita dah tahu doktor dah banyak bagi ubat-ubat yang seperti apa orang panggil ubat kapur mula-mula dulu, ingat tak? Ubat anti-acid, ubat hilang angin macam Gaviscon, macam ambil Cimetidine, Tagamet lah, ambil omeprazole. Maksudnya nama-nama ubat yang banyak. Ubat-ubat untuk perut ni kata orang antara yang paling banyak dan paling laku selepas daripada painkiller. Painkiller masih nombor 1. Buat demam ni nombor 1, tapi second always masalah gastro ni. Termasuklah ubat yang mahal-mahal seperti Periet, ubat-ubat yang famous lah untuk penyakit-penyakit gastrik ni. Dan selalunya kita dah kalau kenal pasti dia gastric ulcer. Kalau dari skop tengok memang dah merah-merah, itu masih lagi dipanggil gastritis. Bila dah berlubang dia panggil gastric ulcer, atau ada kudis-kudis kat situ. Kalau dah sampai bocor semua tu, kita kena buat biopsi betul-betul, make sure tidak ada polip dan sebagainya, sebab takut nanti dia membawa ke arah kanser. Ini semua ni kena jaga. Baik. So tiba masanya saya cerita pada anda apa jenis sayur-sayuran, tapi satu yang paling famous yang dari dulu dah ada orang bagi tahu, tetapi ramai orang tak ambil ni secara serius, sebab dia ingatkan alah sayur ni nak cerita. So saya cerita benda-benda lain dahulu, lepas tu kita ambil sayur yang saya maksudkan pada malam ni. Yang lain-lain dahulu tu termasuklah seperti honey. Anda boleh amalkan honey, terkenal untuk meredakan keadaan gastrik, ulcer ataupun gastritis sebelum dia jadi sampai ingat bila dia dah ulcer berlubang berdarah semua tu, yang tu doktor punya kerja. Sebab apa? Takut nanti you ada anemia pula. Tahu anemia tak? Maksudnya tak cukup darah, pucat muka, nampak letih, lesu, tak bermaya, rupa-rupanya you dah ada lubang halus kat situ, you tak sedar, menitik. Setiap hari hilang 1 liter, bahaya tu. Faham? Okay, right. So honey nombor 1 untuk kita cuba, dan honey boleh campur dengan lemon atau lemon asing pun boleh. Okey. Alright, vitamin C kalau you nak amalkan daripada buah-buahan, no problem, dan sayur-sayuran. Lepas tu sehari sekali you boleh main dengan baking soda. Bagus untuk mententeramkan asid kat situ sikit. Ingat, kita tak nak buat turun asid tu banyak-banyak, sebab asid kalau terlalu rendah dia ada masalah lain pula, masalah GERD pula nanti. So dia kena jangan terlalu acidic saja. Sebab tu lemon boleh. Sebab lemon bila masuk dalam, dia boleh tukar jadi alkaline, bukan acidic ya. Benda-benda citrus fruit semua ni boleh. So baking soda pun boleh, minyak zaitun pun boleh diamalkan, minum minyak zaitun, minyak sachainchi oil, very good. Lepas tu ambil vitamin D3K2 melalui Santera, wajib. Sebab apa? Untuk you ingat vitamin D untuk kita, D3K2 untuk apa? Untuk kalsium. Kenapa untuk kalsium? Kalsium itulah diatur elok, selain daripada diletak tempat yang betul dah di gigi dan tulang, maka yang lebihan tu untuk mengalkalinkan sedikit supaya tidak begitu acidic. Itu tujuannya kenapa kita ada kalsium dalam badan kita. Kan you duk minum susu tu nak cari kalsium sebenarnya, tapi saya dah cerita dulu, susu kalsiumnya tidak mencukupi dan membahayakan, sehingga kan boleh jadi osteoporosis kalau bergantungan kepada susu saja. Faham? Alright, so fasting, next one, cara yang sesuai ialah dengan berpuasa. Jadi besok dengan hari Khamis tu amalkan, buat semacam rutin puasa putih 3 hari sebulan tu, buat betul-betul, insyaAllah. Siapa yang dah buat puasa 6, Alhamdulillah. Yang belum, cuba habiskan, besok lusa ada lagi kan. Okay, right. Lepas tu apple cider vinegar, pernah dengar apple cider vinegar? Cuka apple ni kan, you pernah dengar kan? Apple cider vinegar 1 atau 2 sudu teh, sekali pagi sekali malam, buat sebelum makan. Campur dengan air lah, of course, jangan tuang terus tu, acidic sangat tu. Lepas tu you boleh beli betaine, saya pernah cerita kat you kan, betaine hydrochloride. Cuba copy nota ni, tulis untuk kawan, betaine, betaine, betaine hydrochloride.
You pergi farmasi minta betaine hydrochloride, dia ada dalam bentuk pil pun ada. Alright, so you ambil ikut dos dia, buat 2 kali sehari. Tengok macam mana keadaan you, tenang sikit tak? Okay, sebab ni ada kaitan dengan asid pun dalam badan you. Baik, tadi saya dah kata omega 3 daripada DND 369 Sachin Oil tu very good. Dia lawan semua radangan dalam perut. Tahu radangan? Inflammation. Kan omega 3 is well known for anti-inflammation. D3K2 tadi untuk kalsium metabolisme, kan, dan fungsi fiziologi untuk sel kita. Baik. Satu lagi, siapa boleh cari daun 7 duri? Saya ulang, daun 7 duri. Ambil lebih kurang 7, senang ingat. Daun 7 duri, daun dia hijau, tebal sikit. You tanyalah orang kampung, orang agriculture ni tahu daun 7 duri. 7 duri ni ambil 7 keping, you rebus daun dia tu, you gigit aja daun tu, tak rasa apa. Dia flat taste, no, tak ada pahit, tak ada kelat apa-apa. Makan je 7 tu, buat semasa you tengah kena attack ni 2 kali sehari. 7 helai daunnya cukup. Okey, lagi bawang putih, bukan kena ambil semua ni. Maksudnya you yang mana yang sesuai untuk you dan work for you, serasi dengan you. Bawang putih memang terkenal, you semua boleh ambil terus, makan terus bawang putih. Setelah dipecah dulu atau dibakar dulu pun boleh. Ya, pecah dulu tu maksudnya bagi keluar dia punya, orang panggil apa, sulforaphane semua tu. Okey, alright. Lepas tu halia, buat teh halia, very good. Ginger, samalah dengan kunyit, so always come together. Kunyit, halia dengan bawang putih. Garlic, TGG, turmeric, garlic and ginger. Alright, pandai-pandai buat sesedap rasa, campur dengan honey sikit, campur dengan lemon. Saya selalunya campur dengan daun salam pun. Okay, so saya dah bagi kat you daun 7 duri, daun salam. Malam ni saya nak bagi yang famous lah. Satu lagi, kalau kita boleh cari, orang panggil telinga kerbau, daun dia. Okay, so daun telinga kerbau ni boleh juga orang kata apa, direbus. Yang ni buat masak periuk. Selalunya kalau masak periuk tu lebih kurang segenggam daun kerbau ni, daun telinga kerbau ni. Lepas tu you campur dengan air lebih kurang 1 liter, biar rebus sampai jadi setengah liter. You minum yang balance setengah liter tu. Tampis dululah. Okey, selalunya you boleh campur dengan daun jambu batu pun. Pernah dengar jambu batu? Tapi daun dia tu senanglah. Daun jambu batu semua orang tahu kan. You nak gigit pun boleh, tapi selalu saya rebus je. Gigit ni tak berapa sedap lah, tak boleh ambil banyak. Rebus boleh, buat masak periuk. Buat masak periuk is always the daun atau herba yang saya bagi ni, oleh campur dengan 1 liter air. Kalau nak untuk sekali minum, you rebus sampai jadi setengah. Air tu dah apa orang panggil, wap dia dah keluar, berarti airnya dah turun. Tinggal setengah lagi tu minum. Setelah dia tak panas lah, jangan minum panas-panas tu. Okay, nak bagi sedap sikit, masuk stevia. Bulan depan lah saya siapkan stevia. Lambat sangat stevia saya ni nak keluar. Maklumlah, saya nak cari stevia yang tak ada kesan after effect. Tahu tak? Stevia ni bagus, tapi stevia yang pure, yang betul-betul dulu punya style tu, bila lepas you minum, you rasa tak mau minum lagi dah. Dia ada satu rasa yang after taste. So saya nak betulkan after taste tu. Okay, so saya dah habis jambu batu kan, daun kan. Okay, baik. Jadi malam ni kita habiskan dengan jangan lupa pada pisang. Boleh kita amalkan pisang, ataupun siapa nak kacang, almond. Satu lagi DND diet, jangan lupalah, no sugar, no susu. Kalau semasa tengah sakit ni, jangan ambil yang bermata dan berkaki pun, termasuk ikan pun tunggu sekejap. Okey, ikan pun tunggu sekejap. Paling-paling seminggu sekali ambil supaya B12 you always supply tu ada. Ambil telur tak apa. Okey, ataupun saya kata ayam kampung, ataupun kambing kampung, boleh seminggu sekali. Okey, ini sementara nak baik. Bila dah baik tu bolehlah buat 2 kali seminggu. Okey, apapun 5 hari dalam 7 hari tu pure DND diet betul-betul. Ikut paginya, buahnya, airnya, selerinya, lepas tu ulamnya, malam lepas pukul 8 puasa sampai besok pagi, semua tu ingat right. Sekarang tiba masanya saya bagi, sebab saya ternampak tadi ada orang dah tulis dia dapat jawapan yang betul tadi.
apakah satu sayur yang kalau lain tadi semua saya tak ajar you, saya tak bagi extra bonus tadi, you jenuh nak makan satu ni saja, mungkin hidup you tak rasa seronok lah kan. So jawapannya apa dia? Siapa tahu? Yes, tadi siapa tulis? Cepat. Start dengan G. Bahasa Inggeris start dengan C. Betul, jawapannya gobies ataupun cabbage. Okay, so dengar elok, cabbage ni you boleh buat 4 cara. Dan yang paling abdal yang diminta malam ni ialah pelik sikit, iaitu cabbage juice. You buat juice dia, you perang dia, ada slow juicer tu, rasanya tak berapa lah sedap sangat kan. Cabbage kosong je rasa daun lah, rasa gubis. Tapi kalau you nak bagi sedap sikit, saya cadangkan lagi sekali you masuk honey ataupun you masuk sikit lemon, lepas tu you buat juice, boleh. Okay, cuma macam saya buat celery, selalunya saya tak bagi campur apa-apa. Sebab cabbage ni dia ada, kenapa dia berhasil? Sebab dia ada satu nama glucosinolates. Tak apa, nama tak payah ingat, tapi dia konsepnya ialah sulfur. Dia ada sulfur yang akan meleraikan, menyelesaikan masalah gastrik. Kalau dia tidak sampai dah berlubang sangat-sangat, dah berdarah, you masih berpeluang pakai dengan bentuk dari sudut go base tadi. Satu melalui juicing, nombor 2 melalui steam, supaya you boleh buat macam ulam lah. Boleh kan buat ulam go base kan? Boleh. Nak main dengan sambal, you no problem. Ataupun you nak gigit terus raw, setengah orang dia suka mentah je, boleh, tak ada masalah, basuh elok dulu. Okay, nombor 3. So satu saya kata apa, juice. Nombor 2 steam. Nombor 3 mentah. Nombor 4 buat sauerkraut. Sauerkraut saya dah pernah tunjuk demonstrasi pun dulu. Itu caranya ialah dengan potong. Lepas tu make sure you bubur garam. Lepas tu you letak lagi satu lapis, you letak garam, letak lagi satu lapis. So satu lapis lebih kurang 1-2 cm tu, tekan rapat, mampatkan dia sampai keluar air daripada dalam gobes tu. Lepas tu you tutup elok-elok botol tu. Lepas 5 hari you keluarkan balik. Itu dah jadi sauerkraut. Macam jeruk lah. Tapi jeruk ni okey, tak semua jeruk bagus untuk gastrik. Yang ni boleh. Nak buat daripada gobes ungu pun boleh, gobes yang hijau pun boleh. Ada setengah orang kata gobes putih, tak apa, asal usulnya dia gobes atau cabbage, insyaAllah. Okay. Ada setengah orang dia campur sedikit dengan kandungan isi aloe vera. Maksudnya jus yang tengah tu, dia punya, orang panggil apa, dia punya macam agar-agar dalam tu kan, aloe vera tu kan. You ambil yang tu, you campur pun boleh, you jus sekali, no problem, very good. Ada setengah orang nak ambil dengan madu kelulut pun tak ada masalah. Okey, sebahagian daripada mereka yang boring-boring tu sekala dia masuk dengan daun kari pun bagus. Sebab daun kari tu menguatkan dari sudut anemia, iron ada kat situ. Setengah orang dia bubur 2-3 biji black pepper. Setengah orang dia masuk dengan biji selasih pun ada. Okey. Dan kalau Mak Saleh, dia orang suka campur dengan licorice. Kopi ni perkataan licorice, L-I-C-O-R-I-C-E. Okey. Setengah orang pergi Korea, dia suka ambil yang macam tempe. Sini Indonesia tempe, sana pakai kimchi. Kalau Jepun tu miso soup ataupun natto yang buat daripada soya bean tu, tu original. Kalau you boleh amalkan tu semua, beres. Tapi malam ni sayur yang saya masukkan dari segi topik yang saya hebahkan petang tadi, supaya you tak lari daripada fokusnya, ialah you jangan lupa pada cabbage. Okey, lebih-lebih lagi dia murah dan senang kita dapat daripada semua market kan, tak gaduh, belum naik harga lagi. Saya harapkan dia mempertahankan harganya, sebab orang tak tahu trik cabbage ni. Dia ingatkan sayur biasa je. Rupanya Tuhan jadikan orang yang nampak mata sebelah je tengok sayur-sayur ni, they are the best. Macam ulam kita kan, ulam kita kan, ulam raja orang tak peduli. Daun-daun moringa, daun-daun apa lagi, kari, tahu tak? Ini semua ni sebenarnya very powerful. So tuan-tuan sekalian, cukup dulu pada malam ni. Dah kopi semua. Bagi mereka yang tak cukup taraf hormon semua tu, check, kita boleh beli Lugol's Iodine untuk setitik 2, boleh masuk juga dalam jus ni.
kalau check taurat you bermasalah. Okay, kalau sebab tak cukup taurat bermasalah pun ada kaitan dengan you punya masalah gastrik nanti. Semua ni kena kita imbangkan balik. Baik, cukup. Apa lagi yang saya lupa? Jaga baik jangan sampai, sebab semua ni saya cerita boleh sampai jadi kanser, tapi sebelum jadi kanser kita boleh jadi masalah nyanyuk, masalah pneumonia, masalah bone boleh fracture, boleh jadi reput, buah pinggang boleh rosak, dan kita boleh dapat stone pun, kidney stone kalau tak jaga betul. Ni ada kaitan dengan stomach ulcer kita. Okey, cukup dulu pada malam ni. Alhamdulillah kita pun dah habis beraya. Saya harapkan kita boleh settle down. Saya pun risau betul 2-3 minggu lepas ni. Setiap weekend je 2-2 hari. Memang kalau tak pergi tak boleh lah kan, sebab orang jemput, betul tak? Kita nak berkawan, kita kena pergi berkawan lah. Jadi saya Gobis malam ni menjadi hero kita. Alhamdulillah, syukur kita dapat ilmu ni. Dan jangan risau, you boleh refer, you boleh tengok research work. Cabbage is one of the best for gastric ulcer especially. Alright, kita jumpa lagi. Tolong bagi tahu kepada seramai mungkin. Ini ilmu yang Tuhan bagi, kita share bersama, boleh? Okay, thank you. Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat anda syurga, dan kita always what? Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.